Sebab itu bagi saya dalam kisah tanggang ini, kalau mak dia tu jenis atau bapa dia tu jenis suka bawa tanggang tu pergi ke masjid, semayang berjemaah, hantar sekolah agama, rajin bawa jumpa orang alim, agak jadi gitu tak? Bawa pisang salai buat apa? Bawa kitab penawar bagi hati lain kali, ingatkan sikit, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi duha yang berbahagia ini. Dan saya kira moleklah kalau kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama kita mengalunkan doa duha yang mudah-mudahan ianya dapat menjemput rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tahniahlah ramai yang mengalunkan doa tu macam dah biasa baca dah. Walaupun adalah 2-3 di kalangan kita mulut tu dia main-main dia doa tak hafal, buat pilah. Tapi yang paling selamat yang tutup mulut pakai mask tu. Kita pun tak tahu dia baca ke tidak. Nampaklah apa benda aku tak tahulah. Janji amin amin amin. Tak apalah, dia tak tahu baca, dia main amin ya, sudahlah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih pengurusi majlis merangkap Tuan Imam, Tuan Nazir, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muhtadin Damansara Damai.
Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saya ditemani birah saya Ustaz Zaki. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk yang mudah-mudahan ianya bermanfaat buat kita bersama. Sampai dekat simpang jalan tadi nampak banner besar tu. Tengok gambar dalam banner tu macam kenal. Dia orang kata Zul Arifin, dia orang katalah. Sekali tengok menyesal. Aduh. Kan Zulhijjah ya. Jadi insya-Allah tajuk yang kita pun sedia maklum pada banner, pada WhatsApp maupun pada Facebook masjid sekalipun. Dan sebelum terlupa semua rakan-rakan yang menonton menerusi online ataupun Facebook live ke apa ni, terima kasih kerana sudi menonton, tapi lagi bagus datanglah ke masjid. Dia tengok pakai telefon ni baring nerak, dia tak ni sangat, duduk macam ni dia sopan sikit, duduk makan kacang biskut tak habis lagi kan. Mari kau boleh datang ke masjid lah, dan sama-samalah kita menyumbang untuk dana pengimarahan masjid ini insya-Allah ya, sama-sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita adalah tentang si tanggang. Tajuknya menarik. Masjid ni seringkali jemput saya berkenaan isu kekeluargaan. Jujur saya cakap, saya ni bukanlah pandai sangat bab-bab kekeluargaan. Ramai pensyarah, penceramah, ustaz-ustaz, ustazah di luar sana mahir bab-bab ilmu kekeluargaan. Datuk Ustazah Siti Nurbahaya, Ustaz Wan Akasha, Ustazah Isfadiah, Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa, tu ramai tu bab-bab kekeluargaan tu. Ustazah Asma Harun tu memang champion lah bab-bab kekeluargaan. Bagi dekat pakcik ni bercakap ni, insya-Allah lah cubalah buat semampunya. Tajuk pun tanggang. Hak degi-degi bagi kat sini. Yang hak tak berapa nak elok sikit perangai. Cuma saya kira bagus. Kerana dalam hidup ini kita semua boleh berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Kerana dalam hidup ni harta seorang penceramah pun belum tentu keluarganya itu terjamin, belum tentu. Kita bolehlah berkongsi insya-Allah. Sebab dalam dunia ni tak ada orang yang boleh mengaku bahawa dia tidak pernah ada masalah dalam keluarga. Dia tak ada pernah ada konflik dalam keluarga. Tipu, mana ada. Tak akan ada orang boleh mengaku macam tu. Alhamdulillah Ustaz, 15 tahun kami kahwin, sekali tak pernah bergaduh. Nipu, mana ada. Gaduh-gaduh mesti ada. Habis akak selama menikah tak pernah gaduh? Tak pernah. Habis kalau saya geram dengan suami saya cakaplah abang bodoh, tu je lah. Suami saya pun dia geram, dia balas balik, awak pun bangang, macam tu. Slow dia bagi. Macam tak berapa sihat macam tu kan. Dia gaduh masa muka itu normal lah, biasalah. Begitulah juga dalam soal mendidik, membesar, mendewasakan anak-anak, pasti adalah kekurangan di sana sini. Maka tajuk kita si tanggang. Watak yang begitu sinonim dengan orang Melayu kita. Kisah menggambarkan tentang seorang anak yang derhaka. Tapi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kisah-kisah dongeng yang dibawa oleh orang tua-tua kita turun-temurun ini, saya kira dia merupakan kisah yang kita pun ucap terima kasih. Kerana kita pun membesar dengan kisah-kisah ini dalam buaian ataupun di sekolah ataupun daripada mulut nenek moyang kita lah, tok ki kita ke kita punya mbah lanang, mbah wedok kita dululah menyampai pada kita kisah-kisah ni. Tapi setelah kita melalui proses-proses penghijrahan, mari kuliah-kuliah, dengar majlis ilmu, belajar kitab, akhirnya bila kita nilai semula, kadang-kadang kisah-kisah dulu-dulu ni ada yang perlu dinilai semula balik dari sudut agama. Maknanya macam ada yang tak kena dengan kisah-kisah dulu-dulu ni tuan-tuan ibu ayah semua. Contoh macam kisah badang. Kisah badang bukan badang hak buat semula tu. Ni kisah badang yang dongeng dulu, lama dulu ni. Kawan tu dia nak jadi kuat pasal apa? Dia makan muntah hantu. Apa cerita ni? Apa pula makan muntah hantu boleh jadi kuat? Lagi bagus jadi Popeye. Popeye makan apa ustaz, dia makan apa? Spinach, bayam kan. Jadi apa makan muntah hantu jadi kuat? Atau islamik lah sikit, makan kurma Yusuf Tayyub ke, baru jadi kuat. Jadi macam tak kena, faham tak? Nak jadi kuat makan muntah hantu, macam perlu dinilai semula dari sudut agama. Ataupun kisah apa?
batu belah batu bertangkuk, nak menggambarkan anak tu punyalah makan tak sedar ke ibu, mak tu nak sangat kempunan telur ikan tembakul. Jadi salahnya di mana? Anak yang tak fikir mak ke mak yang macam mana ni? Mak tu pun merajuk pergi bunuh diri pula. Batu belah telanlah aku. Mak tu bunuh diri. Itulah mak yang akibat tak pergi kuliah duha. Apa yang kau nak ajar pada anak-anak? Oh, tak puas hati bunuh diri. Gitu ke ajar anak-anak? Jadi kalau kita dengar balik kisah dongeng dulu, saya tak kata orang dulu ni tak betul, tapi pelajaran tu perlu dinilai semula. Setelah kita mari kuliah-kuliah, kita faham, bolehkah seorang ibu merajuk dengan anak sampai bunuh diri? Patut ke tak patut? Jadi kalau nak cerita ke anak-anak ni, kena ada nilai semula balik. Moral of the story tu, jangan disalahkan anak je. Anak makan telur ikan, mak pergi merajuk dengan begitu, perlu dinilai semula. Pergilah Tesco, banyak ikan, telur ikan banyak, ikan nyok-nyok, ikan banyak, telur banyak-banyak itu. Lagi apa lagi kisah? Termasuk juga kisah si Tanggang ini. Kisah si Tanggang ini, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, dia adalah gambaran di mana seorang anak yang dulunya dibesarkan dalam suasana yang susah. Mak bapaknya susah, tapi akhirnya dia rezeki bertemu, bercinta dengan anak orang kaya. Perempuan tu anak orang kaya. Lalah dapat naik kapal orang mewah, jadi orang kaya. Mak dia datang bawa pisang salai. Patut bawalah goreng pisang cheese. Itu baru anak dia bawa apa ni, teh tarik boba. Chat time sikit. Baru anak dia ni mengaku, mak bawa pisang salai. Aku itik salai Negeri Sembilan kau okey juga. Pisang salai. Tak mengaku mak apa gini bawa pisang salai. Jadi anak dia pun tak mengaku tu mak dia. Mak dia punya mengamuk, marah, tadah tangan. Dia kata, kalau itulah anak aku yang aku mengandung 9 bulan 9 hari ke apa dulu ni, kau jadikanlah dia batu. Mak tu pun satu hal. Doa anak jadi batu buat apa? Cubalah doa minta anak tu kembali ke pakai jalan, dapat hidayah Allah Ta'ala, jumpa malam Lailatul Qadar ke apa. Doa anak jadi batu. Kalau zaman sekarang doa jadi anak X50 lah ni. X50 jadi kereta proton. Untung sikit bawa pergi masjid. Kak, mana anak itu? Ni jadi kereta dah. Then buka tingkap. Kan dia boleh bagi arahan. Bukan hai proton, hai Din, buka tingkap untuk mak. Kan dia dah jadi kereta dah. Jadi kalau kita belajar kembali dalam hal ini, yang boleh menyebabkan anak tu jadi derhaka tu tiba-tiba jadi derhaka ke? Dalam dunia ini kita semua sedia maklum, Nabi SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ulama menyebutkan fitrah itu, ada yang menyebutkan lahirnya itu sebagai Muslim, sebagai orang yang lahir itu dia kenal Tuhan, maknanya dia mengaku Allah tu sebagai Tuhan dia. Tapi bila dia lahir, dia jumpa dengan alam ini semua, habis mengarutlah macam-macam jadi. Tapi kalau lahir saja fitrah. Ada juga ulama kata fitrah tu maknanya dia lahir dalam keadaan dia tak tahu apa-apa, baik, buruk, jahat, dia tak tahu apa. Dan memang sungguh pun mana ada budak lahir terus baik, lahir terus jadi soleh, tak ada. Kita lahir semua menangis, mana ada lahir berzikir. Keluar daripada perut ibu, astaghfirullah rabbal baraya. Doktor kata bagus anak puan ni, bagi dia makan apa? Jus Tok Guru. Oh, patutlah soleh. Saya bukan duta, marah Ustaz Fauzi pula nanti. Kan? Ataupun budak tu lahir-lahir dengan cangkul, dengan kapak, dengan pipi ada parut sini. Ini samsing budak ni. Mana ada? Tidak ada manusia yang lahir terus jahat. Tidak. Pasti ada yang menyebabkan dia boleh jadi begitu. Kalau tidak pun bermula daripada mak bapak dia. Salah didikan, salah pengajaran. Sebab itu bagi saya, dalam kisah Tanggang ini, kalau mak dia tu jenis atau bapak dia tu jenis suka bawa Tanggang tu pergi ke masjid, semayang berjemaah, hantar sekolah agama, rajin bawa jumpa orang alim, agak jadi gitu tak? Bawa pisang salai buat apa? Bawa kitab penawar bagi hati lain kali, ingatkan sikit, betul. Barangkali dia dididik dengan
agama yang tidak sempurna daripada kecil. Tu yang jadi macam tu. Maka kalau kita hari ni pun mak ayah semua, jangan disalahkan anak tu kenapa dia boleh jadi begitu. Muhasabahlah balik. Mungkin kita ada kekurangan sewaktu kita membesarkan dia dulu. Dulu di zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah didatangi seorang laki-laki. Yang mana seorang bapa ini, dia datang bawa anak dia. Dia bawa jumpa Khalifah Umar. Khalifah Umar ni tuan-tuan kena sedia maklumkan, jangankan kata manusia, setan, jin semua takut dengan dia. Sayyidina Umar, budak-budak dulu kalau malam-malam susah nak tidur, merengek tak mau nak tidur, mak dia senang lah, tidur, nanti Umar lalu baru tahu, terus tidur, punya takut. Tak payah cakap hantu suster ngesot, pontianak sambal malam, beranak dalam kubur, Ju'on, tak payah. Sebut Umar saja, budak-budak zaman dulu terus tidur, takut. Jauh, orang takut dengan syaitan pun takut. Jadi bapa itu dia bawa anak dia jumpa Sayyidina Umar, sebab dia membayangkan budak macam ni tak dengar cakap, bagi ke Umar, bagi motivasi sikit. Dia bawa lah anak dia tu jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, Tuan Khalifah, tolong nasihat sikit anak saya ni masuk air ni. Budak tak dengar cakap, degil keras kepala, itu kapla batu juga ada duduk, itu kapla batu. Tak mau dengar cakap ni, benar degil, nak jadi dahaka semua ni. Nasihat dia sikit. Jadi Khalifah Umar pun okeylah, dia pun bagi nasihat. Berang adik kamu patut ini, kena buat itu, buat ini, buat itu, dengan ayah dengan mak ini, nasihat. Budak tu pun dengar, ya, okey, baik, insya-Allah, tayyib, gitulah. Dengar, berani melawan, tak berani dengar. Tapi di hujung tu, budak tu dia bersuara. Dia kata, terima kasihlah Tuan Khalifah bagi nasihat kat saya. Tapi yang tadi Tuan Khalifah cakap tu, itu semua tanggungjawab saya pada mak bapak saya. Sekarang ni boleh tak saya nak tahu apa tanggungjawab mak bapak saya pada saya pula? Saya sejak lahir tak pernah tahu apa tanggungjawab mak bapak pada saya. Saya tak pernah tahu. Yang tahu kena marah. Jadi saya nak tahu sikit lah. Saya nak tahu sikit apa mak bapak ni punya tanggungjawab, supaya saya pula boleh tengok. Khalifah Umar pun dia macam pelik. Tak pernah orang tanya dia macam ni balik. Budak-budak zaman sekarang pun begitu tau. Jangan marah lebih kurang, dia boleh twist kita balik. Dia mari awal, ni musim sebelum BC lah, BC, bukan before Christ, before COVID. Dia datang awal. Pakcik tu pun, dia nak duduk soft pertama. Dah potong belum? Tanya dulu, dah potong belum? Belakang. Jangan. Tu budak dulu dia takut. Budak sekarang, tuan-tuan tanya macam tu, dia tanya kita balik. Pakcik tu tanya, dah potong belum? Dah? Pakcik dah? Dia tanya pakcik balik tu. Sekarang dia suruh tunjuk lagi tu. Jadi Khalifah Umar pun, bila budak tu tanya, apa tanggungjawab bapa dan ibu, mak bapak ni pada anak-anak, apa kata Umar? Kata Sayyidina Umar, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan tanggungjawab seorang bapa maupun ibu terhadap anaknya itu ada 6. Ada 6 perkara seorang bapa maupun ibu, khususnya bapa lah, kena ambil berat benda ni. Tanggungjawab dia terhadap anak, benda ni dia kena tahu. Apa dia tuan-tuan? 6 perkara tersebut. Untuk mengetahui 6 perkara tersebut, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Oh sedap tu. Dia kalau di TV tu dia buat iklan sikit, baru kita geram sikit nak pergi menyapu tak jadi. 6 perkara tersebut ialah, kata beliau, Nabi pernah menyebutkan, haqqun waladun ala walidihi sittatun. 6 tanggungjawab, 6 hak mak bapak terhadap anaknya itu, ataupun bapak terhadap anaknya itu. Pertama sekali, ayyuhsinusmuhu. Saya sebut sekali dulu. Ayyuhsinusmuhu wa addabuhu wa yu'allamul kitabah wa sibahah wa rimayah wa alla yarzuqu illa at-tayyibah wa ayyuzawijahu iza adraka. Apa 6 itu? Pertama sekali, kata Nabi, berikan nama yang baik kepada dia, nama yang elok kepada dia. Kenapa memberikan nama yang elok itu penting? Sebab al-ismu alal musamma. Kerana nama
sedikit sebanyak mempengaruhi penama pula, yang dinama. Maknanya kalau bagi nama yang elok-elok, itulah yang dipanggil, makna yang baik, baiklah dia insya-Allah. Dan kebanyakan kita tengok ada orang kadang-kadang macam ada kaitan sikit. Nama dengan perangai, nama dengan kerja dia. Tanya dia, awak nama apa? Mat Saman. Kerja JPJ. Macam ada kaitan. Awak nama apa? Haji Bakar. Kerja apa? Bomber. Oh, gitu. Macam ada kaitan lah juga. Jadi nama ni penting. Satu nama. Lepas tu panggilan pula kena elok. Minta maaf lah tentang kita orang Melayu ni, nama orang tu sedap dah. Nama sedap dah, panggil pula la ilaha illallah. Tak ada rupa nama tu. Macam kami orang Kedah. Nama dia Ustaz Abu Bakar. Tak ada bakarnya. Ustaz Bakar dia panggil, Ustaz Bakar. Haji Ibrahim, tak ada Ibrahim, Ibrahim. Haji Ibrahim. La ilaha illallah. Mari Ilyas kan? Ilyas kan? Ilyas. Kalau saya di Mesir dulu, tuan-tuan Arab duk panggil masa di kuliah dulu, Arab panggil kita sedap. Ya Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas ta'ala. Oh sedap Ilyas. Sini nak jumpa? Tak ada. Tambah kawan-kawan kita orang masjid di sana. Ustaz Iyeh. Ustaz Iyeh tak balik, Ustaz Iyeh. Iyeh dia panggil. Punyalah Ilyas, Iyeh dia panggil. Kan. Kalau Kelantan pula orang nama Osman Semeh. Mana Semeh. Kalau di Madinah dia ada telaga di sana dipanggil Bi'ru Uthman, telaga Saidina Osman. Berapa banyak pak haji kita dia nak pergi ke telaga itu, dia tanya ke taksi Arab tak faham, lalah tak dapat pergi begitu. Arab tanya, Rahfin, haji mau pergi mana? Bi'ru Semeh. Oh Bi'ru Semeh tak ada. Bi'ru Semeh. Cakaplah Arab Bi'ru Uthman. Sebut elok-elok sikit nama orang, nama sahabat tu. Kan? Jadi tuan-tuan pun sama. Bagi nama dah elok, panggil pun elok-elok. Macam kawan-kawan kita kan, ada orang nama dia Azura. Azura ni maknanya elok tak? Azura ni maknanya orang yang suka pergi berziarah ke rumah orang ke, suka pergi berjalan. Ziarah Azura. Tapi janganlah melampau Arab sangat, mentang-mentang sehari sekotak makan kurma. Dia pun konon nak Arab sangat. Azura. Kalau Azura itu tai unta kering. Tuan-tuan pergi umrah, tuan Arab tanya, Ismakeh ataupun Mas Muka, awak nama apa? Azura. Kejut dia, tunjuk belakang tu. Awak patut duduk di kandang tu patut. Tai unta kering siap. Apa lagi nama? Banyaklah, banyak. Jadi panggil nama dengan bagi nama dan panggil mesti elok namanya itu. Ya. Pertama, nama yang baik-baik. Yang keduanya ialah wa adabuhu. Yang keduanya ajarkan dia tentang adab. Bila sebut tentang adab ni maknanya merangkumi semua tempat dan keadaan. Adab di masjid. Duduk adik-adik ni bagus duduk ni sopannya. Pergi ke rumah orang. Kadang tuan-tuan ada setengah orang dia tak minat sangat kita pergi rumah dia. Bukan apa, mengenangkan anak-anak kita tu. Anak kalau jenis letak duduk diam tak apa. Ni semua jenis ejen Ali semua. Boboiboy kuasa 5. Asal dia mari je berkurang ikan dalam akuarium tu. Dia sauknya entah bagi ke kucing mana. Remote hilang. Jadi kita pun tak berapa nak minat lah. Dia kata nak datang lagi minggu depan. Sudah. Mana pula kita orang nak lari lah. Jadi sebagai mak bapak tolonglah pantau, tahu anak kita jenis begitu. Jangan pakai alasan tu daripada dulu. Alah budak-budak biasalah. Sampai bila nak pakai alasan tu? Orang dari mah. Tambah rumah warga mah, dia dah lama tak ada budak di rumah, dia tak larat tu lah. Aduh, apa lagi lah nak hilang. Jadi ajarkan dia tentang adab. Saya nak kongsikan dengan ibu ayah semua, adab yang paling penting untuk kita nak kena didik anak cucu keturunan kita, mestilah menyantuni adab yang macam mana. Boleh buka Quran surah An-Nisa ayat 36.
Dalam surah An-Nisa ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub ila akhiril ayah. Sebahagian ayat Allah Ta'ala menyebutkan, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan syirikkan Allah. Dan Allah Ta'ala merintahkan kita supaya berbuat baik kepada siapa? Ini ranking dalam kita berbuat baik. Ajar anak kita, dalam nak buat baik mesti pada siapa? Pertama sekali, kata Allah Ta'ala, wabil walidain, kedua mak bapak. Pertama, ranking nombor 1 mak bapak dulu. Lepas berbuat baik pada mak bapak, nombor 2 mesti berbuat baik kepada kaum kerabat. Kaum kerabat. Kaum kerabat. Kadah kaum kerabat ni mana? Termasuklah sepupu, sepapak, pak, saudara, paman-paman kita tu. Tu semua kena berbuat baik tu semua tu. Ranking nombor 2. Oh, dia baik dengan jiran dulu. Pak saudara datang dia buat tak erti je. Kadang ada anak-anak buah jenis tak faham bahasa ni. Pak saudara datang dari Kuantan, jauh, kursus dekat Damansara ni. Dia duduk sini je pun. Pak saudara dia telefon dia, "Mat, kau ada di mana?" "Ada di tempat kerja Pak Su." "Pak Su ada di mana?" "Aku ada dekat ni Damansara ni." "Oh, ada apa?" "Ada kursus, duduk di hotel." "Balik Kuantan balik bila?" "Aku baru sampai, kau tanya balik bila?" Kan ada perangai anak buah macam tu. Sikit pun tak ajak mari ke rumah. Marilah ni, petang ni saya habis kerja, dalam pukul 6, pukul 7 sampai rumah lah. Lepas tu mai rumah je. Mailah rumah, ada lagi buat mi goreng sikit lah. Tak ada apalah rumah ni lah kami ni. Mailah rumah ya, singgah-singgah mai. Kadang dia pun tak tahu tau, dekat sini ada pak saudara dia pun dia tak ambil tahu. Tolonglah ajar anak-anak kita berbaik-baik dengan pak. Sebab bila kita meninggal dunia nanti, yang dia juga kena berbuat baik pada siapa? Tu pak-pak saudara dia tu, paman-paman dia tu. Tu tujuan kita pergi ziarah, supaya dia kenal pak saudara dia tu. Itu tak campur lagi kalau atuk dulu menikah ramai, hak tiri-tiri tu lagi berapa ramai dah tu. Kena berkenalan semua. Orang tanya saya tu, dia kata, "Ustaz, antara mak mertua dengan mak saudara, mana perlu berbuat baik lagi? Mak mertua ke mak saudara?" Mak mertua ke mak saudara? Nak jawab pun seram juga. Dua-dua pun macam penting juga kan. Tak ada mak mertua tak dapat anak dia. Kalau nak diikutkan, mak saudara tu pangkat lebih tinggi. Sebab mak saudara kalau dia meninggal tak ada ganti. Betul tak? Mak mertua ni yang banyak kamera ni yang payah ni, susah sikit nak jujur ni. Payah nak cakap ni, orang rumah aku duduk tengok agaknya ni. Susah, susah nak ulas sendirilah. Mak mertua ni bukan setakat boleh boleh diganti, malah boleh ditambahi. Kan? Tu Imam ada, boleh bincang lah, boleh bincang. Insya-Allah lah. Tuan-tuan lah, saya tak ada dah, cukup dah. Begitu ya. Jadi maknanya kaum kerabat mesti berbuat baik. Kemudian siapa lagi yang mesti diadab, yang mesti disantuni? Lepas tu barulah datang anak yatim, orang miskin. Ajarlah anak-anak kita. Kang pergi ke pasar-pasar, adalah orang-orang yang buta, cacat penglihatan, duk menyanyi lagu 60-an ke, nyanyi lagu Bila Israel yang memanggil gitu. Bagilah RM1 ke anak kita, pergi masuk dalam tabung. Pergi. Nak buat apa? Bagilah kat pakcik tu. Ajar dia. Bukan kita tak boleh masuk sendiri. Membiasakan anak dengan bersedekah. Ada rasa sayang pada orang susah. Itu penting. Apa tu, nanti bacalah sampai habis surah An-Nisa ayat 36. Sambungan hadis tu lagi, Nabi SAW juga mengajarkan. Yang kedua, lepas mengajarkan adab, yang ketiga, ajarkan dia menulis. Ajarkan dia menulis, termasuklah menulis, membaca, mengira atau senang faham. Ajar, hantar dia pergi sekolah. Jadikan dia tu orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang bukan mudah ditipu orang.
Dia pun tahu selok belok apa tentang duit-duit pengurusan harta ni. Ajar dia pergi sekolah. Kemudian yang berikutnya, wasibahah warimaya, ajarkan dia tentang berenang dan juga memanah. Ini pelajaran penting. Maknanya Nabi nak ajarkan supaya ikhtiar hidup. Ajar berenang, ajar memanah. Ke bapak pun tak erti berenang. Berapa kali dah pergi swimming pool, mak yang selamatkan. Dia bagi ke suami dia yang itik punya pelampung tu. Tak jadi juga, lemah juga. Teruklah bapak begini. Jadi ajarlah berenang, ajar anak berenang sikit. Survival, ilmu ikhtiar hidup. Kok sesat dalam hutan tu, tahulah nak buat apa. Ajar memanah. Ataupun kalau di sekolah dia ada aktiviti co-curriculum, persatuan. Sebenarnya Nabi selain daripada itu, Nabi nak ajarkan kita ni didik anak supaya bermasyarakat. Berpersatuan ni atau masuk pertandingan-pertandingan ni, kod lawan bola ke, lawan pertandingan syarahan ke, sebenarnya untuk apa? Nak menang dapat nombor 1, dapat Tupperware tu ke? Bukan tu sangat. Ajar bermasyarakat. Ajar bermasyarakat. Kalau dia kalah, ajar dia dalam hidup tak semestinya kita sentiasa menang. Terima, redha. Ada ketikanya orang lain pun menang. Begitu. Ajar bermasyarakat. Kok jadi pengurusi persatuan. Belajar. Urus mesyuarat semua. Itu penting didikan pada anak-anak. Nanti dia ada adik-adik, dia tahu nak uruskan adik-adik dia. Ajar persatuan. Kan nanti yang paling sedih sampai dah berumur pun tak reti berkawan dengan orang. Nunggu anak-anak je balik. Anak tak balik, duduklah di rumah seorang, tak berkawan dengan orang. Mana tak pergi kuliah duha ke, jogging ke, zumba. Tak join langsung lah. Kelab jogging apa tak ada. Kelab frozen, Kak Limah apa tak ada join, tak ada. Tak berkawan dengan orang. Kelab marhaban ke apa tak ada. Kelab surah waqiah lagi tak ada join. Kumpulan Yasin lagi tak join. Lalah kesian lah ibu-ibu macam ni tak berkawan dengan orang, pergi berkawan. Nabi ajar bermasyarakat. Kemudian Nabi ajarkan lagi, wa an la yarzuqu illa thayyibah, bagi makan pada anak-anak kita daripada sumber yang halal. Sumber yang halal ya. Kita tidak pernah bawa balik memikul babi ke rumah, pikul balik. Apa kak binatang apa tu? Kau tak erti ke? Kau tak nampak belakang aku ni? Babi ya, masak lemak. Tak ada. Tapi yang dikatakan makan benda yang syubhah, benda sumber yang haram. Mungkin ada yang meniaga, menipu dalam perniagaan. Orang tanya ni madu asli ke? Asli. Tipu. Apa lagi? Banyaklah penipuan. Kang duit tu nak disuap pada ahli keluarga, jangan. Dan yang terakhir, yang keenam, wa an yuzawwijahu iza adraka, dan kahwinkanlah anak tersebut bila dah sampai masanya. Dah sampai masanya. Tengok anak kita tu dah macam, bolehlah nampak semayang pun dah terjaga dah. Dia pun dah mengurus diri pun okey dah. Kahwinkanlah dia bila dah sampai masanya. 6 tanggungjawab. Seorang ibu maupun ayah mesti nak kena ambil berat tentang benda ni. Lalu budak tersebut bila dia dengar Saidina Umar bacakan hadis ni, dia kata, bapak saya satu pun dia tak buat benda tu semua. Bagi nama yang baik. Apa nama yang baik? Saya punya nama Kelawar. Bukan Batman, Kelawar. Maksud nama saya tu Kelawar. Nama saya tu Kelawar. Apa yang bagusnya nama tu? Baik itu tuan-tuan, bagi nama anak ni elok-elok sikit. Saya tengok orang Jawa hebat-hebat. Orang Jawa dia bagi nama anak, nanti apa yang dia cita-citakan tu banyaknya menjadi. Dia nak anak dia tu nanti kan jadi doktor gigi. Dia bubuh nama anak dia Sugiman. Memang jadi doktor lah, lepas tu doktor gigi. Nanti kalau pandai landscape, tanam pokok bunga pandai, Rosman. Bunga Rosman. Tapi semua benda dia pandai, ceramah pandai, tanam pokok pandai semua. Superman. Dia boleh semua. Budak tu kata nama saya maksud Kelawar. Lepas tu mak saya pun pelacur. Mak saya pun bukannya orang elok. Entah mana-mana bapak saya ambil bus stand, mana dia ambil. Bukannya keturunan yang elok-elok dia ambil pun. Yang ketiganya, pergi sekolah, tak ada. Saya dipaksa kerja tukang besi. Umur-umur macam saya patut pergi sekolah, tak ada. Dia dipaksa saya buat kerja berat-berat ni, kerja besi, busuk ni semua. Tak ada punya. Maka di sini wujudlah bukan lagi anak yang derhaka macam tanggang, tapi siapa yang derhaka?
mak bapak yang derhaka. Maka wujud dalam dunia sekarang ni mak bapak yang derhaka? Ada. Sebab itu kita bimbang tuan-tuan, kalau kita ni wal-iyazubillah termasuk dalam kalangan mak bapak yang derhaka. Oleh itu bagaimana kita nak elakkan kita ni jangan jadi mak bapak yang derhaka? Ada panduan dia dalam Quran. Ibu ayah boleh tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengajarkan kita tentang bagaimana menguruskan salah satu daripada perhiasan dunia, iaitu Allah rakamkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Ibu ayah boleh tengok ya. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, dan dijadikan perhiasan kepada manusia suka pada benda-benda yang diinginkan oleh nafsu. Apa dia? Perempuan-perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun, emas dan perak, kuda peliharaan dan banyak lagi lah. Tapi yang antara yang Allah Ta'ala sebut, antara manusia suka ini perempuan-perempuan, baik dia orang biasa maupun ustaz, dia suka pada perempuan. Itu normal lah. Orang laki-laki suka pada perempuan, normal. Tapi kalau laki-laki minat sama laki-laki, itu tidak normal. Dia tengok ustazah mengajar tajwid, dia laki-laki, comel pula ustazah ni, belajar UIA pula, lepasan graduate. Oh cun, dengar-dengar kata pula tengah mencari. Eloklah, rajin datang, bukan belajar skodeng mari nak minta nombor telefon. Tapi kalau dia tu laki-laki, dia tengok yang berceramah ni ustaz, Allah handsome-nya ustaz ni, Allah janggutnya sejemput, Allah comelnya, pakai baju lengan pendek pula, Allah comel ustaz. Itu something wrong, kena cek suhu dulu. Takut takut dia 42 tu, takut dia demam. Dia tengok ustaz nampak cun ni, bahaya. Tapi saya pun tak nafi, dalam ramai-ramai pengalaman lah kita pernah, ni cerita ni habis sini lah ya, habis sini masuk kamera dah. Tah dia tengah tengok, lantak kau lah. Kita dulu pernah ceramah sekali kan, ceramah dalam ramai-ramai gini. Yalah, musim boleh bersalam lah dulu ni. Habis-habis ceramah tu bersalam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ramai-ramai tu ada yang terima kasih ustaz, terima kasih ustaz. Ustaz dari mana? Ustaz tinggal mana? Ustaz orang mana? Gitulah. Mari seorang ni, sayang ustaz. Dia aduh, meremang. Meremang. Ini bini saya tak tahu benda ni. Seram. Sayang ustaz, sayang, terima kasih. Lama dia nak lepas tu. Allahu akbar. Halus kulitnya tu. Seram lah. Dia kata sayang. Tak apalah, kita sangka baik, agak dia sayang ilmu kita kot kan. Gitulah. Kita ustaz-ustaz ni banyak dugaan ni. Yang perempuan, yang laki-laki banyak. Ada seorang Pak Haji tu. Ni jangan tulis lah, ini benda luar ilmu sikit. Orang perempuan ni kira menulis, tak cerita merapu boleh tulis juga. Kita santai-santai, tak nak bagi mengantuk. Nak nampak mata nak pejam tu, dalam mata dah tutup, mulut dah tutup dengan mata orang tutup juga. Dia angkat menutup mulut dengan mata sekali nanti. Dia cerita, dia kata ustaz, anak saya ni balik Jordan, ada tak ayat-ayat bagi temu jodoh? Kita pun banyak, kita bagilah ayat-ayat untuk cepat temu jodoh. Tapi Pak Haji tu tak tulis pun. Maknanya dia ni nak sungguh ke ayat ni. Rupa anak dia balik Jordan tu ustazah perempuan, lewat 30-an dah. Jadi perempuan kita cerita, ayat hujung dia lah sebelum balik, dia kata ustaz nak? Dia tanya kita, ustaz nak? Allah ustaz. Ustaz nak? Allah ustaz. Dia tak tahu aku ni golongan takwa. Tahu kan takwa kan? Takut bini tua. Ni aduh Haji, minta ayat boleh, minta izin seorang lagi minta maaf lah. Itu belum mampu lagi lah. Itu bahaya daripada virus lagi tu. Tak kena gaya, tak mampu. Sebab itu ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, maknanya kesukaan kepada perempuan
kesukaan kepada wanita ini menjadi lumrah. Kadang orang kata, amboi ustaz pun tengok perempuan. Ustaz ke orang? Normal lah. Tapi kalau tengok melampau sangat tu lain lah jadinya kan. Baik. Pertama, suka pada perempuan-perempuan. Yang kedua, kata Allah, manusia ini dia suka akan anak pinak. Normal manusia dia suka. Tapi kalau dia tak suka pada anak ni, maknanya tak berapa sihat lah orang macam tu. Orang biasa suka anak-anak ni, balik kerja ada yang menyambut. Kalau ambil gambar tu dia riuh-riuh, ni kita suka, anak-anak ni kita suka. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimah zuyyina. Kata ulama-ulama tafsir, zuyyina ini ialah maksudnya hiasan, perhiasan. Jadi maknanya kita dengan perhiasan ni mesti kena ada perangai yang bagus terhadap perhiasan. Maknanya kalau kita di rumah ada perhiasan dengan pasunya, pokok bunganya, apa lagi, frame gambarnya, lampu-lampu hiasan, apa sikap kita? Jaga elok, pelihara, cuci elok. Maka kata ulama dalam ayat ini, Allah nak mengajar kita, sikap kita dengan perhiasan juga sekurang-kurang mesti kena ada tiga sikap terhadap perhiasan. Pertama sekali, kita dengan perhiasan ini jangan pakai melampau sangat, jangan melebih sangat, atau jangan pakai melampau-lampau sangat. Orang perempuan pakai brooch, kerongsang, eloknya berapa biji? Standard pakai akak? Eloknya 2-3 tu okey dah tu. Brush kalau 2-3 tu okey lagi lah. Tapi kalau dah sampai 1, 2, 3 nge-stapler lagi kat atas. Jadi ataupun sekarang ni dia ada ni obor-obor punya ini. Duk terjuntai sini. Orang panggil dia akak, ya, dia ngikut sekali gitu tu. Jadi lalah orang tak tengok dia dah, orang duk tengok obor-obor bawah ni. Jadi dia tak apa sesuai. Melampau-lampau sangat, bling-bling. Pakai tudung nutup aurat, ya. Tapi kalau tudung macam-macam, bawal, siakap, jenahak semua tu, asalkan tutup aurat sempurna. Nak lilit-lilit sikit, okeylah. Tapi jangan melampau. Lilit, lilit. Lalah macam kain kapan. Bubuh kapas dua sini, elok jenazah dah. Ada, dia berbungkus sampai jadi sejambak sini tu. Pergi kenduri kahwin. Tok Bila nak ambil nasi pun tak terkamak, tengok loh. Sejambak gitu. Apa khabar haji? Seram tengok tu. Jadi jangan melampau. Maka kita dengan anak-anak pun sikapnya sama. Jangan melampau-lampau sangat. Melampau macam mana? Ini nak sebut. Kita dengan anak-anak ni jangan melebih-lebih sangat seumpama kita dengan perhiasan tadi. Jangan melampau dalam erti kata apa? Sayang, ya, tapi jangan terlalu sayang sampai melampau-lampau sangat. Orang yang sayang melampau sangat ni maknanya apa? Segala keinginan, kehendak, kemahuan anak tu dia ikut lah. Semalam beli dah mainan, esok nak lagi, belilah. Ambil. Orang tanya pasal ikut sangat, apa anak tu nak? Tak boleh lah, kita nak jadi bapa misali ni kena ikut ya, bukan begitu. Apa anak nak, suka hati. Nak balik pukul berapa, suka hatilah. Nak keluar dengan siapa, terpulanglah. Mahu jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Tak pernah dengar lagu tu? Elizabeth Tan, buka YouTube lah. Ustaz bagi cadangan pula dah, bukan dengar lagu yang bawa benda tak berapa nak molek. Apa suruh jadi hantu, jadi buaya, curuk jadi ulama, jadi cikgu, gagah lagi jadi hantu buaya pula. Maknanya terpulang kau nak jadi apa, mat, ikut suka hati kau lah. Tak boleh, itu namanya melampau sangat. Itu yang kalau Piramli buat cerita anakku Sazali, akhir jadi gangster Singapura kan, cerita tu kan. Tak boleh. Paling sedih tuan-tuan, ada orang, ada mak bapak tu sampai tahap anak dia accident motor, dengan lesen tak ada, kunci motor pun dia main ambil macam tu lah. Reh motor, accident pun salah. Orang kalau dah tak ada lesen tu dah memang telah salah dah. Kok mana pun dia salah, tak ada lesen, dia langgar orang. Orang telefon lah, dia pun datang, bapak tu datang.
Bapak tu datang, koklah nak marahkan anak dia. Apa ni, ambil kunci motor bapak tak beritahu ni, malam ini balasan Allah ke apa? Tak. Dia mari-mari dia marah kereta tu. Awak buta ke? Tak nampak anak saya? Tuan-tuan, bapak yang membela anak buat benda tak betul ni ada tak? Isunya sekarang bukan ada, ramai. Tanyalah cikgu-cikgu sekolah, berapa ramai kena hentam balik dengan bapak-bapak macam ni. Tahu cari duit, backup anak, dia tak tahu anak dia punya masalah, dia tak tahu. Saya ada kawan seorang, dia mengajar sekolah. Hari tu memang hari gotong royong sekolah. Maknanya memang semua kena kutip sampah. Cikgu-cikgu bagilah plastik-plastik, maknanya masuk sampah, kutip. Jadi mari seorang bapak ni, dia mari sekolah, dia marah cikgu. Dia kata, saya hantar anak mari sekolah untuk belajar, bukan kutip sampah. Ni siapa yang suruh kutip sampah ni? Semua tunjuk cikgu ni. Cikgu tu kata, tuan tak dapat surat ke? Kami dah maklum dah, kata hari ni semua pakai pakaian sukan, datang sekolah untuk bersih gotong royong. Minggu depan kita ada majlis semua. Saya tak peduli apa surat-surat, tak boleh WhatsApp dalam grup ah. Apa dia marah betul-betul ni. Tuan-tuan, zaman ni memang banyaklah mak bapak masuk air macam ni. Dia mengamuk tak tentu arah macam ni. Backup anak macam tu, anak buat salah dia tak peduli. Marahkan cikgu, kesian cikgu-cikgu semua. Saya dulu pernah sekali kita buat ceramah dengan pelajar-pelajar calon-calon SPM, Sijil Padang Mahsyar, Sijil Pelajaran Malaysia. Tengah ceramah ni boleh bapak tu mari seorang, dia boleh sound tu. Dia kata, ustaz minta maaf, ini dengar ceramah 2 jam ni balik boleh pandai ni dengar ceramah sampai 2 jam ni, anak saya balik boleh pandai Kita pun bagi tahulah, kita kata bukanlah balik terus pandai, maknanya 2 jam ni nak bagi dia semangat. Kalau awak tu bapak boleh bagi motivasi di rumah, tak apa. Ni kita nak membantu anak dia. Mari marah, dia kata kalau dengar 2 jam balik tak pandai juga, sama baik balik. Banyak macam tu mak bapak macam ni, tuan-tuan. Saya pun tak tahulah, dia orang kata dari planet Pluto, katalah jatuh tengah malam semalam, tengah ladang jagung, kata susah. Tak ambil tahu pelajaran anak, tahu nak mengamuk. Kadang kita faham ada meniaga pasar malam, daripada pagi sampai ke malam balik penat, pelajaran anak pun tak tengok, mau mengamuk Ini sayang melampau sayang melampau. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bab-bab anak ni kena ambil berat. Sahabat saya ada seorang, saya tak mau sebutlah dia kerja sebagai apa, tapi dia ni kerja yang bahagian macam penguatkuasaan jugalah, duk tangkap-tangkap orang juga. Dia tangkap orang, mari ke dia bagi kaunseling. Faham tak? Kena tangkap, mari kat dia bagi kaunseling lah. Satu hari dia telefon, dia dapat panggilan telefon. Rupa yang telefon tu sekolah. Assalamualaikum tuan, tak maaf ganggu. Ada apa? Esok minta datang sekolah boleh? Ada apa? Ini pasal anak tuan sikit lah. Kita kalau sekolah telefon bagi tahu kata pasal anak ni, seram kita. Cakaplah sekarang. Tak boleh, benda ni kena sembang berdepan. Okey lah. Dengan hati berdebar, esok dia pergi sekolah, masuk bilik guru tu, cikgu tu terang bagi tahu lah, baru ni laptop milik sekolah hilang 6 biji. 6 biji laptop hilang, komputer riba hilang 6 biji. Jadi kami pun tak mau tuduh siapa-siapa. Siasat punya siasat, dapat tahu, panggil dia. Lalah dia pun mengaku. Yang mengaku kata curi laptop tu anak tuan lah. Dia tu cerita, dia kata, saya ni ustaz, masa nak balik daripada sekolah tu pegang steering rasa macam tak ada tangan, lembek satu badan. Saya ni siang malam duk kaunseling orang, duk kaunseling penjenayah. Allah uji saya, anak saya sendiri curi di sekolah 6 biji laptop. Dia pergi tah macam mana, dia pergi gadai ke kedai, pandai pula dia tahu nak buat macam mana nak buat. Tuhan nak uji. Baik itu jangan di kalangan kita, jangan siapa duk mendabik dada, anak aku, kita belum tahu, Allah belum uji lagi, belum kena lagi. Baik itu kita dalam hidup ni kena beringat senantiasa, sayang anak betul, tapi jangan melampau sangat.
Salah satu yang ulama ajarkan, cara nak didik anak jangan terlalu sayang melampau ialah ajar dia mengaku kalau dia buat salah. Dia salah, tetap salah. Jangan kita duk kata, tak apalah kecil lagi. Salah, tetap salah. Itu je lah. Kadang-kadang didikan orang dulu-dulu, kalau anak kecil berlari, kan kalau dia berlari, tiba kaki dia tersadung meja. Tersadung kaki meja. Berdebum jatuh. Biasa mak-mak cakap apa? Mak-mak cakap apa? Allah sayang, kesian. Cakap tak pernah elok. Mak tu pun pelat. Kesian, nak susu. Kesian anak mama jatuh, hanya kesian. Siapa buat? Yang jatuh ni siapa buat? Meja yang buat. Meja. Betul tak? Pernah buat tak? Jadi akhirnya anak tu dia membesar dengan bahawa aku hidup tak pernah salah. Yang salah meja, kerusi, cikgu, sekolah, penceramah, orang masjid, tu imam, ni semua salah. Kenapa dapat keputusan ini? Cikgu tak pandai ajar. Padahal dengan cikgu yang sama ada orang dapat 6A. Betul tak? Salah gitu. Tapi tak apalah, kita hormatlah orang dulu-dulu punya cara kan, agak dia sayang gitulah. Hanya cayang meja. Kita kan kadang-kadang orang dulu-dulu ni sonok kita dengar dia punya ayat-ayat dia tu. Jangan menyanyi di dapur, nanti dapat suami tua. Dapat tak? Dapat. Habis laki awak tak tua-tua. Allah. Gitu. Jangan meniara kaki angkat, nanti jangan meniara kaki angkat, nanti mak dulu memang umur pendek semua kan. Dia orang dulu ni dia cakap benda tu kalau ikut logik tak betul, tapi dia nak ajar jangan duduk atas bantal, nanti tak. Sampai hari ni kita ingat tu, cuba duduk tengok. Tak, padahal dia tu doktor pakar, dia duduk atas bantal. Rasa macam gatal, macam nak keluar bisu je rasa. Punya pahaman dididik. Itu yang pertama. Yang keduanya, sikap kita terhadap perhiasan ni apa? Yang keduanya ialah, kalau yang pertama tadi jangan pakai lebih-lebih. Yang keduanya, jangan tak pakai langsung. Perhiasan kalau tak pakai langsung tak berapa comel lah. Jangan tak pakai langsung. Kecuali kalau di rumah lah, di rumah tak pakai perhiasan pun tak apa kan. Macam ada orang Tok Bilal tu, orang masjid, dia tanya soalan, dia kata, ustaz segan nak tanya tapi dah ustaz ada ni, alang-alang tanya je. Ustaz, macam saya di rumah, saya anak semua tak ada dah, saya dengan orang rumah jadi kalau saya tak pakai apa kan, kira macam mana ustaz, berdosa ke macam mana? Isteri saya pandang tu kira dosa ke macam mana? Apa nak dosanya Ji? Mana ada, kita suami isteri tak ada batasan aurat, cuma serban tu buka lah dulu. Dia tak pakai apa tapi serban tu ada. Pelik nampaknya tu. Serban tak tinggal, bawah hilang dah semua. Jadi semacam juga Haji tu. Orang sini kan? Tak, dia belah Baghdad sana tu. Jadi yang keduanya, jangan tak pakai langsung. Perhiasan. Macam orang laki-laki adalah cincin, jam tangan, gitulah, songkok, kopiah. Kalau smart lagi bubuh sampin. Kalau tak pakai langsung tu nampak tak berapa smart. Orang perempuan pun begitu, adalah sikit-sikit, tempek-tempek lah sikit. 2 kali tempek sudah cantik, apa benda tu? Gitu. Orang lelaki tak apa, orang lelaki sikit-sikit tak apa dah. Orang kata biar tak handsome asal kaya, begitu. Apa-apalah pandangan kan. Kalau dengan anak-anak pun sama, jangan tidak ada sampai rasa sayang langsung. Anak-anak ni ibu ayah semua, kita semua sedia maklum kan, kalau dia tak dapat kasih sayang langsung pun berbahaya. Tak pernah cium, tak pernah peluk, garang, kingkong sepanjang masa, tak boleh. Ada satu kajian menarik, ibu ayah ni kongsi-kongsilah, ni ramai dah cucu dah semua ni, kongsilah dengan anak-anak kita yang ada anak lagi tu. Anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang yang sempurna, dia akan menyebabkan emosi dia tu jadi cedera.
Dia biasa kan kalau cedera ni, cedera lutut, cedera kaki, kalau jatuh luka. Rupanya emosi pun boleh luka, boleh cedera. Apa tanda-tanda emosi budak tu cedera? Maknanya nanti kalau tak dibendung, dia besar nanti mungkin takut dia jadi orang yang kasar, bengis. Apa tanda-tanda dia? Ada 5 tanda. Ini saya kongsikan ya. Pertama sekali, tanda seorang anak tu bila dia jadi emosi dia dilukai, emosi dia tercedera. Pertama sekali ialah dia selalu bagi tahu orang dia benci mak ayah dia. Ni mak ayah kena tahu ya. Tanpa segan, tanpa silu. Tanpa segan, tanpa silu. Tanpa rasa malu. Dia boleh bagi tahu orang dia benci mak ayah dia. Dia benci. Relax. Kita pun kadang-kadang ada benda kita tak setuju dengan orang tua kita, tapi tak adalah bagi tahu orang. Tapi dia okey, dia bagi tahu orang. Ayah kau mana? Tak tahu, mati kot. Relax. Dia tak ada rasa segan. Macam saya kadang-kadang kita hujung-hujung tahun kita buat camp motivasi. Tahun ni insya-Allah kita buat lagi lah, tapi dengan jarak-jarak semua SOP lah. Kadang-kadang kita tanya adik-adik tu, kadang kita nak tahu dia dengan mak bapak dia rapat ke tidak, kita tanya. Siapa nak cerita tentang kelebihan mak bapak dia? Angkat tangan. Adalah seorang dua tu berebut-rebut angkat tangan. Cerita. Apa kelebihan? Siapa? Mak ke ayah? Saya nak cerita mak saya. Apa kelebihan mak kamu? Mak saya kan dia boleh angkat almari seorang-seorang. Kuatnya. Habis ayah mana? Dalam almari. Dengan bapak-bapak mak angkat. Begitulah lebih kurang. Contohlah, maknya dia bangga mak bapak dia hebat. Ayah kita kan dia suka pergi masjid. Dia suka dia budak ni dia tengok, dia perhati, dia semat dalam hati dia. Dia cerita ke orang. Tapi kalau budak kita tanya dia ayah apa? Ayah tahulah, ayah suka marah. Mak pun berapa kali kena pukul. Nampak? Dia jadi satu benda negatif. Akhirnya lama-kelamaan dia jadi anak yang dia tak ada kasih sayang terhadap orang. Dia tak ada rasa sayang, tak ada, kurang sentuhan lah benda ni semua ya. Itu yang pertama. Dia tak malu bagi tahu orang dia benci mak bapak dia. Ni kena tahu. Yang keduanya ialah tanda-tanda seorang anak tu, anak dia punya emosi dia terluka atau cedera. Yang kedua, dia takut dengan mak bapak dia sendiri. Barangkali mak bapak dia balik menyorok buah katil, takut. Dia takutlah. Sebut mak ke ayah ke dia jadi takut. Dia takut sangat. Mungkin ada kenangan tak berapa elok ke apa. Mungkin dia pernah dimalukan depan kawan-kawan ke apa, mungkin. Yang ketiganya ialah dia jadi seorang anak yang boleh berubah perangai tiba-tiba. Dulu dia ceria, dia seronok, dia suka punya orang. Dia mungkin ceria, pelawak ke apa. Dengan tiba-tiba dia boleh jadi pendiam. Mungkin di rumah kena tengking bapak dia, diam, mencakap banyak sangat. Kadang-kadang boleh jadi begitu. Dia tak ada kasih sayang. Yang keempat, dia akan mudah menangis kalau tengok orang lain dipeluk, dicium oleh mak bapak. Sebab dia tak dapat benda tu. Dia tak dapat. Dan yang kelimanya ialah prestasi pelajaran dia boleh merosot, boleh merudum. Saya tak nafi tuan-tuan, ada mak ayah memang maki mencarut pada anak itu macam zikir. Di mulut dia. Celaka, bengong, laknat, itu dengan anak-anak bahasa begitu. Binatang anak dia tu. Kesian. Bayangkan budak-budak tu membesar dalam keadaan apa? Tu yang dia buat kat orang lain balik. Dia tak rasa salah benda tu. Membesar dalam suasana macam tu. Sebab itu kalau kita tengok petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi tuan-tuan sangat sayang pada anak-anak. Antara amalan yang tuan-tuan kalau boleh janganlah duk tinggal. Sama ada dengan anak-anak kita ni, cucu ke apa, salam, peluk, cium tangan tu jangan duk tinggal. Kita dengan ahli keluarga anak-anak kita lah. Nabi sendiri pernah cium tangan anak Nabi. Tuan-tuan kena tahu dalam dunia ni Nabi tak pernah cium tangan orang. Nabi tak pernah cium tangan orang kecuali 3 orang. Maknanya 3 orang ni orang yang paling bertuah lah dalam dunia, dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Yang keduanya, Allah SWT lupa dah.
Baru sebut baru-baru ni. Dan salah seorangnya daripada 3 tu, yang nanti saya ingat saya sebut ya. Kalau tak ingat lagi, panggil lagi sekali, saya sebut untuk tu je. Yang ketiganya ialah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicium. Nabi cium tangan anak Nabi sendiri, cium. Kalau anak cium tangan mak bapak itu biasa. Ni bapak cium tangan anak. Nabi cium tangan anak Nabi sendiri. Dia kalau dalam tradisi budaya orang Arab, kalau bapak cium tangan anak ni macam jatuh standard lah. Apa ni? Tak. Sekali-sekala cium tangan anak. Tu lambang kasih sayang tu. Dia ada makna yang tersendiri di situ. Jadi bagi kita tuan-tuan, ibu ayah ke, ni masih lagi anak-anak kita tengah membesar ke apa, budayakan lagi tu. Kan nanti kalau dia dah besar, segan pula kita nak buat. Cium tangan anak nak tidur ke apa kan, sembang dengan dia. Tu penting. Pasal anak-anak ni tempoh dia nak belajar. Soalan-soalan pelik ke apa, waktu-waktu sekarang tengah membesar ni, soalan-soalan pelik-pelik. Kita suruh dia tidur asing. Abang tak boleh tidur dah dengan adik. Adik perempuan, abang laki-laki kena tidur asing dah. Tak boleh tidur sekatil dah. Pasal apa pula? Tak boleh tidur sekali. Abang kan dah besar. Adik perempuan, abang laki-laki tak boleh tidur sekali, dah besar. Habis mama dengan ayah kan besar, besar tidur sekali. Itu tuan-tuan bolehlah kajilah kok mana nak belajar tuan-tuan. Kaedah tu. Kadang anak-anak ni soalan dia mencabar juga. Tak termampu kita nak jawab. Saya soalan paling mencabar pernah. Ada budak tu tanya. Dia budak tu senyap lah, senyap. Ceramah dia duduk tepi ya. Senyap, sesenyap-senyapnya. Tapi saya risau kalau senyap ni, takut budak ni kan apa pula kan. Adik ada soalan tak? Ustaz nak tanya sikit boleh? Baru bersuara. Dia kata, Ustaz, Allah tu hebat kan? Allah maha hebat lah. Ustaz, kalau Allah tu hebat, boleh tak Allah cipta satu batu yang Allah sendiri pun tak boleh angkat? Pula. Dalam hati saya kau diam pun bagus dek. Mari soalan-soalan pelik-pelik. Rupa budak ni dalam diam tu dia duduk bermain soalan-soalan pelik-pelik gitu. Macam-macam. Jadi bagi kita kalau tak ada ilmu pun susah nak mengadap anak-anak macam ni. Tu yang kedua. Yang ketiganya ialah sikap kita terhadap perhiasan mesti sesuai bila nak dipakai. Mesti sesuai bila nak dipakaikan perhiasan tu. Pakai telekung. Pakai telekung elok dah, tak tahulah lambang cinta apa pun. Apa Siti sekalipun telekung tu, pakai elok dah telekung. Tanya hajah nak ke mana? Nak pergi snorkeling. Apa tak sihat ini? Apa pakai pakai telekung nak pergi snorkeling pula ni? Tak berapa sihat macam tu. Pakai serban. Mana haji? Swimming pool. Pasal pula ini kita mandi kena sunnah. Masalahnya sungai swimming pool tu pun ada sunnahnya, ada pakaian dia. Pakai serban pula. Mesti sesuai pada tempat. Maka kita dengan anak-anak pun sama. Ikut kesesuaian umur. Kalau orang bijak pandai dulu mengajarkan, anak-anak ni la'ibuhum sab'an wa adabuhum sab'an wa sahibuhum sab'an. Didiklah anak kita tu dengan cara bermain-main pada 7 tahun yang pertama. 7 tahun tu, 7 tahun yang awal tu bermain-main dengan dia. Main di sini bukan makna bermain sungguh. Sungguhnya main ni. Bapak tu kejap jadi Godzilla, anak Ultraman masuk, ya. Apa benda tak belajar? Bukan. Bermain tu dalam belajar. Macam contoh anak-anak kita, kalau nak diajar dia tauhid, bukan dia faham sangat. Allah itu wujud. Allah wujud ataupun Allah itu ada, mustahil tiada. Pening dia. Jadi Allah ni ada ke tak ada? Kejap ada, kejap mustahil tiada, ni ada ke tak ada, dia pening tak faham. Jadi ajarkan dia peringkatnya mudah-mudah dulu. Menyanyi Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Dia pun suka menyanyi dulu. Doa makan, mengapa Allahumma barik lana, begitu serius dia tak pun ingat. Nyanyi sikit, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Opah tu baru nak sapu muka. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah kau berikan kepada kami. Kat setengah jam doa. Kering tangan basuh tadi. Tak makan-makan lagi. Tu anak dia suka, dia belajar benda baru, bawalah nyanyi-nyanyi. Itu bermain. Bermain ya. Pada 7 tahun yang kedua, atau dah start nak masuk sekolah menengah, start darjah 5, darjah 6, tingkatan 1 tu, ajarkan dia tentang adab. Tadi kita dah cerita dah, adab. Pergi rumah orang, pergi masjid, apa sajalah. Nak ambil lauk, kalau lauk tu jauh, jangan dipanjang badan. Cakap dengan abah, nanti abah ambilkan. Kan ada budak kan macam tu, lauk yang dia suka tu jauh, dia panjang gitu ambilnya, kan tak berapa nak sesuai. Dan yang ketiganya ialah pada 7 tahun yang ketiga, start masuk umur 20-an, bersahabatlah dengan dia. Jangan layan dia macam budak-budak dah, dia dah besar, dewasa. Bersahabat dengan dia, berkawan dengan dia, minta pandangan, bincang dengan dia. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab bagi kita mak bapak ni kadang membesarkan anak-anak ni bukan satu tempoh yang mudah. Kadang-kadang kita bimbang. Satu benda yang hari ni yang kita takut ialah apabila datang pengaruh yang tidak elok menerusi pelbagai jalan-jalan hari ni, dengan telefonnya, internetnya, TikToknya, gediknya, macam-macam. Takut kita, ibu ayah kadang kita hari ni, anak-anak di depan kita molek perangai, Alhamdulillah. Tapi kadang dalam Facebook, dia macam satu orang yang lain. Maki orang, carut, semua ada. Nama tak pakai nama sebenar. Penjejak badai, Bilal kesepian, Mawar kerinduan, Jebat derhaka, dia tak pakai nama sendiri. Itik comel from syurga, entah nama macam-macam. Jadi mak ayah pun kena tahu juga ni anak-anak kita ni macam mana perangai. Sebab itu kita sering kali diingatkan, kita ada anak yang masuk sekolah tahfiz ni, mungkin ada ibu ayah ni, ada anak masuk tahfiz ke menghafal Quran ke kolej Islam ke apa, bagus. Tapi janganlah pernah rasa nak berbangga-bangga melampau sangat, jangan. Sebab selagi dia manusia, dia takkan pernah terlepas dengan satu lagi pengaruh yang namanya syaitan. Anak kita tuan-tuan, lagi tinggi ilmu agama dia, lagi kuat dugaan dia tu, lagi kuat. Kami ni ustaz-ustaz ni pun kuat dugaan, ingat apa? Ceramah dengan ibu ayah okey lagi lah. Ceramah dengan budak-budak kolej, jururawat, habis ceramah pula, ustaz nak bergambar boleh? Tolonglah ustaz, boleh lah, saya minat ustaz. Ustaz tak gitu. Dengan kita lembik tengkuk, ustaz dah. Ya Allah. Ustaz minta nombor telefon boleh? Ustaz nak tanya hukum agama. Aduh ya Allah, berat ujian ni. Jadi aduh, tu payah tu. Tu yang kadang-kadang bawa orang rumah tu, tak bawa pun bawa birah. Tu selamat sikit iman tu. Kawan saya ni ceritalah, kawan saya dia jabat agama, kerja duk tangkap khalwat apa ni. Dia kata tak pernah lah jadi macam tu. Tiba tangkap satu kes tu. Kalau setakat tangkap apa ni, bos dengan setiausaha, tuan rumah dengan bibi, itu biasa. Khalwat berkedudukan. Bibi pun jangan ambil muda sangat. Ambil belah-belah tahun payah, nanti takut jadi nombor 2, nanti duk pak je no. Pak bang terus lepas tu. Jadi ada satu isu ni, kes ni, dia tangkap budak-budak muda. Oh, masuk dalam hotel bajet. Sian, malam-malam ambang-ambang ni lah, entah Merdeka ke ambang tahun baru tu. Pecah bilik tu, rupa budak laki-laki tu dengan seluar pendek, budak perempuan dekat dalam tandas. Rupa dia orang tu, yalah kalau dah laki-laki perempuan duduk sebilik, takkan belajar tajwid. Dah tentu-tentulah benda maksiat dah. Sangka baik pun agak-agak lah. Jadi tanya laki-laki tu, ni dah kahwin belum? Kata, belum lah, tapi insya-Allah nak kahwin lah. Boleh jawab tu, maknanya confident sungguh. Ringkas ceritalah, bunga kuasa tu kata, pakai baju, kita pergi balai. Yang perempuan tu panggil waris datang. Budak laki tu, dia pergi ke almari, dia pergi ambil serban. Dia bubuh serban atas kepala, dia pakai jubah putih. Bukan ustaz ni lah. Dia ambil jubah putih, dia bubuh jubah putih pula dah. Apa cerita ni? Apa cer? What the story? Budak perempuan tu pula dengan jubah hitam jilbab tu.
jubah abaya hitam tu dengan tudung bulat ni, tudung labuh. Dia orang ni main mana ni? Silap ke apa ni? Rupanya dia orang ni budak-budak tahfiz yang sudah lama kemaruk cinta. Duduk di madrasah tak boleh berjumpa, jauh laki perempuan, dia panggil banat dengan banin, laki perempuan, putera puteri jauh, duk main balas-balas ha. Rupa laki tu sekali-sekala dia rindu, dia suruh perempuan tu hantar gambar sikit, hantarlah gambar awak punya tu sikit, tunjuklah, tengok. Dia rindu, geram lah kali jumpa di hotel, duit tak berapa ada, bajet je lah kena tangkap. Rupa dia orang ni bukan budak tahfiz yang baru daftar semalam. Baru daftar semalam tu mungkin tak berapa kuat lagi. Ini dah memang berjuzuk-juzuk dah dalam dada ni Quran. Sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, anak kita dah masuk sekolah agama atau dah belajar kolej agama pun, itu bukan jaminan dia terselamat daripada godaan syaitan. Belum tentu. Anak saya dah 16 juzuk, memanglah tahniahlah, tapi itu bukan jaminan. Orang ni lagi tinggi ilmu, yang datang tu bukan yang biasa-biasa, yang datang tu pangkat tinggi-tinggi, itu general semua. Barangkali kita ni yang baru datang masjid ni, dia hantar budak praktikal ya. Setan-setan dia pun yang biasa-biasa lah, budak tadika punya. Kacau-kacau sikit, kacau mata, bagi menguap sikit, kacau-kacau hidung, bagi mengantuk, terconting sikit. Ni kalau yang syekh-syekh tok syekh ni janggut-janggut semita semua ni, itu jangan main-main. Setan datang tu, oi, itu tok syekh kat tu datang tu pun payah. Macam mana nak buat? Kawan saya kata bila dah kena macam tu, dia pun malu, dia pun rasa malu lah. Malu. Budak tu pakai serban jubah bagai, dia ustaz pakai t-shirt lah dengan seluar jean. Yalah, takkanlah dia nak pakai jubah juga, selerak lari budak-budak tu. Dia pakai, yang dia tangkap budak berjubah. Bila turun hotel, orang confuse, ni siapa tangkap siapa ni, macam terbalik. La ilaha illallah. Kan? Maknya dia kata kalau setakat budak-budak motor ni kena tangkap tu bukan kata biasa, benda boleh agak dah. Tapi macam ni, ya Allah, tak pernah sangka lah, ya Allah. Jadi saya ingat macam inilah. Sebagai penghujung, saya nak tinggalkan ibu ayah semua, tolonglah pakat-pakatlah bacalah doa ini kepada anak-anak cucu keturunan masing-masing. Apa doanya? Doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa di mana satu orang budak pernah dia bagi tahu Nabi hasrat dia nak buat benda tak senonoh. Dia kata, ya Rasul, saya nak berzina. Pengakuan berani mati lah. Dengan Nabi dia boleh mengaku macam tu. Lalu Nabi pun nasihatlah dia, awak apa perasaan kalau mak awak laki-laki lain tidur, adik perempuan awak laki-laki lain datang buat benda tak senonoh, suka tak suka? Dia kata tak suka. Kalau tak suka jangan buat kat orang lain macam tu. Akhirnya Nabi akhiri dengan doa. Tangan tu Nabi letak pada dada budak tersebut. Tangan Nabi yang mulia itu Nabi letakkan pada dada budak tersebut. Jadi ibu ayah pun boleh lah, kalau ada anak dalam majlis, tapi tak bawa aku, bawah umur, tak bawa tak apalah, balik rumah nanti ya, tangan tu letak di dada dia atau di ubun-ubun kepala dia. Apa doa dia? Saya baca nanti ni ya, catat ke rakam lah kot, catatkan lain pula tulis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini untuk anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan, yang hu tu jadi ha. Allahumma ghafir zanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Okey, saya baca, ibu ayah ikut sama-sama ya. Untuk anak laki-laki kita baca dulu. Allahumma ghafir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau anak perempuan, Allahumma ghafir zanbaha
wa tahhir qalbaha wa hassin sad wa hassin farjaha. Apa makna doa itu? Saya bacakan ya. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, ampunkan dosanya, sucikan hatinya. Maknanya hati dia yang niat-niat jahat tu, nak lari dari rumah, nak bakar sekolah, nak pukul orang, nak buat benda tak elok tu, ya Allah, kau deletekan hati dia tu daripada niat-niat lintasan-lintasan jahat. Nak curi selipar di masjid, nak tebuk tabur masjid tu, ya Allah, kau padamkanlah daripada hati dia tu niat-niat nak curi pengimbas suhu masjid. Sekarang pengimbas suhu boleh curi tu, teruk sungguh, kau tak ada duit sangat. Yang ketiganya apa? Dan peliharalah kemaluan dia daripada terjebak dengan benda-benda yang tidak senonoh. Apa benda lah yang ke arah itulah kehormatan dia. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikut guru saya, dia kata tiap kali kita bagi doa pada orang, cuba dengar balik kod-kod dia salah, apa yang dia dapat tu, cuba baca balik tuan-tuan ya. Saya nak dengar 1, 2, 3. Allahumma barik lana fima kan, amin ya rabbal alamin. Mujur tu imam ada. Kalau ikut tuan-tuan tadi saya dengar macam barik lana dah, fima razaqtana wa qina azabannar. Tu jelah doa sampai meninggal. Doa tu bacakan untuk anak, tapi anak tu pula anak yang sudah baligh, ya, yang sudah baligh. Sebab apa tadi doa tu? Ya Allah, ampunkan dosa dia. Anak yang dah baligh baru menanggung dosa. Kalau yang belum mumayyiz apa lagi ni, kan kita dulu mak bapaknya. Ni anak-anak yang dah baligh, itu kita baca. Anak remaja lah, senang cakap, bacakan pada dia. Moga Allah selamat dan Allah peliharalah keturunan kita daripada jadi golongan yang derhaka. Sebab derhaka ini salah satu daripada dosa-dosa besar. Uquqil walidain, derhaka kepada mak bapak. InsyaAllah mudah-mudahan ianya memberikan manfaat buat kita bersama, dan moga ada rezeki kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa mak bapak kami, ampunkanlah dosa-dosa anak-anak ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan wabak-wabak yang berbahaya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mak ayah yang sentiasa mengambil berat tentang adab, akhlak dan ilmu anak-anak kami, malah ibadah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan kembali kepadamu ya Allah. Jauhkanlah anak cucu keturunan kami daripada segala bentuk fitnah tipu daya dunia akhir zaman ini ya Allah. Jauhkanlah anak cucu keturunan kami daripada segala pengaruh-pengaruh jahat ya Allah yang nak merosakkan mereka dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami seluruhnya dengan kematian yang husnul khatimah, kematian yang mulia ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang-orang soleh yang akan dapat kembali berkeluarga, yang akan dapat kembali berkampung di dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada pihak Masjid Al-Muhtadin Damansara Damai. Semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.